والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi pada hari ini, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, Jumaat yang penuh dengan rahsia. Rahsia Jumaat lah. Rahsia Jumaat ini ada banyak. Antara rahsianya bilakah waktu dikabulkan, saat dikabulkan doa. Ada pelbagai pendapat yang boleh kita tengok dan lihat, amalkan ya. Jadi antara yang sangat penting untuk kita tidak meninggalkan doa. Abang adik, hari ni ada istimewa bawa bawa anak-anak. Jadi insya-Allah dalam hari Jumaat juga ada rahsia-rahsia yang terkandung di dalamnya, antaranya digalakkan kita untuk memperbanyakkan amal ibadah. Antaranya amal ibadah yang sangat nyata dan jelas iaitu selawat ke atas Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Al-Kahfi, membersihkan tubuh badan kita daripada perkara-perkara yang lebih-lebih semualah semuanya dicukur, potong kuku dan sebagainya, semua tu kita digalakkan lakukan untuk hari Jumaat. Begitu juga dengan sedekah, infak yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan ibadah ini pada hari Jumaat. Jadi kita ada berbaki berapa jam saja lagi sebelum masuk maghrib, dan inilah kelebihan hari raya umat Islam, penghulu segala sama penghulu segala hari. Jadi insya-Allah bertepatan dengan hari Jumaat ini, kita ambil 1 jam ini untuk sama-sama duduk sebentar untuk kita melihat apa yang boleh kita belajar daripada fiqh wanita muslimah. Sebagai seorang wanita, pastinya kita nak menjadi wanita yang salihah, iaitu sifat-sifat wanita salihah ataupun isteri yang salihah, yang mana kita dah bincang pada bulan lalu beberapa sifat. Rasanya kita nak masuk mungkin sifat pertama, kedua, ketiga, keempat, apa yang perlu ada kepada seorang wanita muslimah, yang sama-sama insya-Allah kita nak recap semula 1 sampailah ke 10. Okey. Yang pertama dan yang kedua yang pernah disebutkan oleh Syekh ini, iaitu dia nakalkan daripada wasiat seorang ibu kepada anaknya, anak perempuannya, sebelum dia berkahwin dengan lelaki lain lah, dengan suami dia. Apa dia? Yang pertama iaitu fal mu'asyaratun lahu birridha wal qanaah. Nombor 1 ciri wanita yang salihah ialah dia bergaul dengan suaminya dengan sifat redha dan juga sifat qanaah, iaitu puas hati. Dia merasa cukup dengan rezeki suami yang telah diberikan oleh Allah kepada diri dia. Dia tak banding-banding lah laki orang tak macam laki aku. Macam tu. Jadi kalau ada sifat ini dalam hati seorang isteri, dia dah cukup dah menyebabkan dia akan melihat 1000 kekurangan lah pada suami dia. Hakikat memang suami kita tu ada kekurangan dan banyak kekurangannya. Tapi bila nombor 1, redha dulu.
inilah suami yang aku bagi. Buat apa aku nak pergi tengok suami orang? Ya. Kenapalah suami orang tu romantiknya. Lagi-lagi tengok Facebook kan? Tengok pula Instagram. Laki orang buat surprise lah. Ya. Laki orang macam-macam. Jadi, nombor satu, tak payah tengok laki orang. Tengok laki sendiri. Redha. Ni rezeki. Rezeki ni ada orang ada tafawud. Ada orang yang lebih. Ada yang kurang. So, itulah rezeki kita. Qanaah rasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Itu nombor satu. Nombor dua, husnus sam'u lahu wa ta'ah. Hendaklah kamu mendengar dengan baik dan bukan dengar sahaja, kamu taati, turuti. Kamu taat kepada apa arahan yang suami kamu berikan. Ya, kalau kamu mendengar, kamu dengar tapi buat dalam keadaan terpaksa, yang ini juga tidak akan mendatangkan ketenangan ataupun kebahagiaan pada hati seorang isteri. Maka dengar tu dengan dalam keadaan dengar yang hati penuh dengan kelapangan. So si'atul qalb. Kita hati tu kita dengar dalam keadaan aku mendengar dan dengar dengan redha dan kemudian kita taati perintah suami. Nombor tiga yang kita nak bincang juga, yang hari tu saya rasa mungkin dah bincang yang ketiga ni, faltafaqqud li mawdi'i anfihi wa mawdi'i ainihi. Jangan sampai kamu hilang, ya, menjaga, mesti kamu menjaga hidung suami dan juga mata suami. Jaga hidung, ya, bukan jaga hidung supaya tak ada bulu keluar ataupun jaga hidung suami tu, make sure hidung suami tu bersih daripada tai hidung, tak. Maksud dia, jaga hidung suami daripada menghidu bau-bau yang tidak enak daripada diri kita ataupun daripada rumah kita. So ni kena beli banyak wangi-wangian lah ibu-ibu. Menjaga hidung suami. Dan itu antara perkara yang sangat dekat dengan kesukaan ataupun fitrahnya orang lelaki, yang mereka sangat tenang dengan bau-bau yang wangi lah. Baik, begitu juga dengan jaga supaya suami tidak melihat perkara-perkara yang menjelekkan. Dulu rasa kahwin macam dengan Fazura. Sekarang dia dah macam hantu Kak Limah. Kan, confused kan? Aku kahwin dengan siapa dia sebenarnya? So jadi kita berhias ataupun kita memastikan bahawa suami kita melihat yang cantik lah, yang indah, di mata suami. Walaupun kadang-kadang tak sempat nak berindah-indah kan, tak sempat nak berwangi-wangi, tapi kita usahalah. Maksudnya dia adalah satu hak yang seorang isteri kena berikan kepada suami. Suami pun ada hak dia, yang mana dia kena beri kepada isteri. So kita hari ni yang kita bicara ni, yang perempuan kena buatlah untuk suami. Fala taqa'u 'ainahu minka 'alal qabih, ya, itu yang ketiga tadi. Jangan sampai suami kita bau yang tak indah ataupun matanya melihat yang tidak cantik, ya, daripada diri kamu, kecuali suami tidak membau ataupun menghidu kepada diri kamu kecuali dengan bau-bau yang wangi, ya, bau yang wangi. So bau ni ibu-ibu, dia boleh jadi bau itu datang dengan diri kebersihan itu sendiri, dan yang kedua bau itu datang dengan sesuatu yang kita pakailah, ya, sesuatu yang kita kenakan pada diri kita, minyak wangi ke, ya, ataupun kita kenakan pada tempat, ya, yang kita ada, ya, kalau kita macam kita duduk dekat majlis-majlis ilmu, kadang-kadang bau bahur. Ibu-ibu pernah tengok majlis ilmu kan, dia pasang yang asap-asap tu kan? Ada? Tu dia. Adalah tapi tak pasang lah. Samalah kita pun. Kadang-kadang kat rumah tu ada. Senang je kan. Dah siap dengan lighter dia sekali kan. Tinggal nak pasang je. Jadi, kita dalam majlis ilmu, ibu-ibu sunat untuk kita pasang wangi-wangian. Dalam majlis jenazah, ada jenazah dekat rumah kita. Kalau orang dulu dia pasang kemenyan kan? Kenapa pasang kemenyan tu? Bukannya nak bagi jin makan, tapi sebenarnya nak menghilangkan bau yang tak elok pada mayat tadi, jenazah, supaya orang datang, dia tak ada fitnah. Orang kata, oh ni mayat orang baik ni kan. Baik wangi je. Jadi kita menghilangkan fitnah-fitnah yang ada.
dan itu ada antara perkara-perkara yang sangat sunat, dan begitu juga kita sebagai seorang isteri, pada diri kita bersih. Satu, bila bersih dah tak ada dah bau yang tak elok. Yang kedua, kita pakai minyak wangi. Dan yang ketiga, tempat yang kita ada tu sendiri. Tempat yang kita ada tu kita wangi-wangikan. Yang rumah kita, yang sekarang ni ada macam-macam lah, selain daripada kalau ni tradisional ataupun Arabic punya lah. Kalau yang jual minyak-minyak kan, essential oil, macam-macam, ada yang lilin wangian dan sebagainya, tak kisahlah. Yang penting yang dia itu akan menyebabkan ketenangan bila suami kita menghidu bau-bau yang wangi. Ini sifat wanita yang salihah. So tu adalah tiga tu pada hidung, 4 pada mata. Kita nak tengok nombor 5 dan nombor 6. Falhudu inda manamihi. Hendaklah kamu mendatangkan ketenangan di tempat tidurnya. Kedamaian di tempat tidurnya. Kenapa? Pada suami, pada orang lelaki ni, antara yang paling utama untuk kita utamakan ialah tempat tidur suami. Tempat bilik kelamin kita tu lah. Kita ada rumah kelamin, dan kita ada bilik. Dan bilik itu kalau kita tengok dia adalah istana lah, kita kata, bagi seorang suami. Sebab tu ada orang yang kadang-kadang bilik dia memang dia tak bagi pun orang masuk. Sebab apa? Itu khas untuk suami dia. Anak nak masuk pun kena minta izin, betul tak? Kena ketuk pintu. Sebab apa? Tempat yang paling mahal di sisi suami ialah tempat tidur. So tempat tidur suami tu dari sudut lapiknya, dari sudut macam mana susunan bantalnya. Sebab kita masuk syurga pun nanti ibu-ibu, antara yang paling nikmat yang kita dapat di syurga ialah wasaid, wisadah, tilam, bantal. Ada bantal yang macam tinggi sampai macam pelamin yang tinggi. Untuk apa? Untuk bagi orang rasa macam raja. Nikmatnya. So, jadi kita sebagai seorang isteri, sebab kalau kita tengok mak-mak kita dulu-dulu, dia memang bilik tu macam bilik pengantin, orang kata. Kan? Bilik macam bilik pengantin. Sebab apa? Itu tempat yang antara hak sebagai seorang isteri untuk berikan kepada suami. Tempat tidurnya tu biar tempat tidur yang tenang, memberikan ketenangan. Wa tafaqquda liwaqti ta'amihi, dan hati-hati juga, ni nombor 6, untuk kamu tergugur hak makan suami. Suami ni antara ni menyebabkan dia marah apabila perut dia lapar. Ini tak macam perempuan. Orang perempuan dia kalau lapar dia pergi dapur. Suami dia kalau lapar dia tak pergi dapur, dia marah. Dia mudi. Jadi kalau waktu suami tu lapar, dia mudi, jangan ambil hati lah ibu-ibu. Pernah tak? Pernah rasa macam tu tak? Rasa macam nak kecil hati. Tapi bila dengar, bila fikir-fikir balik, dia tengah lapar tu, biarlah dia cakap apa pun kan. So jadi orang lelaki dia memang kalau lapar, dia hilang dia punya pertimbangan dia. So jadi jaga perut suami supaya dia tidak akan cepat marah, cepat mudi, melenting. Kenapa? Perut dia tak kenyang. Sebab tu apa yang suami suka makan, itulah yang kita hidang. Mak-mak dulu dia tak kira dia suka makan apa. Tapi dia kira apa suami dia suka makan. Suami saya pula. Mak saya suka makan orang Perak. Suka makan tempoyak. Tempoyak ikutlah masak macam-macam lah. Masak udang lah, masak ikan lah. Semua tak kisah. Seperti tempoyak tu masuk dekat dalam lauk tu kan. Tapi kahwin dengan orang Jawa, ayah saya tak suka tempoyak. Jadi mak pun dah macam lupa dah nak masak tempoyak macam mana. Tapi kami bila pergi ke Temerloh ke, kita belilah kan. Mak makan pun je sedap tengok kan. Sebab apa? Sebab ayah kau tak makan, jadi mama tak masak lah. Nampak tak ibu-ibu? Orang zaman dulu dia sampai melupakan apa yang dia suka. Sebab apa? Yang suami suka tu, itu yang utama. Sebabnya apa? Menjaga perut suami tu supaya apa yang suami nak, yang itu menjadi keutamaan dalam masakan dalam ibu-ibu kita. Baik. Kerana apa dia kata? Ni sebab lah. Benda ni sama, tapi dia bagi sebab. Fa inna mararatul ju' malhabah. Kerana kepahitan lapar itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang tak sedap lah kita tengok daripada pandangan mata seorang isteri. Bila suami lapar tu tak best. Wa tanghisun naum maghdabah.
Dan apabila suami tidak tenang dalam tidurnya, maka dia akan cepat marah. Sesuatu yang akan menyebabkan suami itu cepat emosi. Kenapa? Tak cukup tidur. Tidurnya tidak dijaga. Itu nombor berapa? 5 dan 6. Kita ambil pula nombor 7 dan 8. Nombor 7 dia kata, fal ihtifaz bimalihi. Tolong jaga harta suami. Amanah pada harta suami. Ini adalah sifat wanita salihah, isteri yang baik. Nombor 8, wal ir'a'i ala hashmihi wa iyalihi. Menjaga maruah suami dan keluarga. Yang ini sesuatu yang sangat-sangat tepat dan benar sekali, ibu. Pesanan seorang ibu kepada anaknya nak berkahwin. Al-maklumlah, kita ni, sebelum kita dulu mungkin kita ada adik-beradik lelaki. Mungkin kita ada abang, kita ada ayah. Tapi tak sama kan bila dapat suami, betul tak? Bila kita dapat suami tu, macam dia punya panggil lelaki kan. Sebabnya dulu, kita ada adik-beradik ni dia tak sharing sangat kan. Tak sharing rasa. Kita ada ayah dia ikut apa kita rasa. Ayah tak share apa-apa dia rasa. Bila dengan suami, kita adalah perkongsian. Kehidupan perkongsian. Jadi bila kita berkongsi tu baru kita tahu macam ni. Jadi seorang ibu yang baik nak anak dia bahagia di dalam rumah tangga dia, ibu dia pesan siap-siap, ibu dia kata apa? Kamu nanti kalau kamu kahwin dengan laki kamu, jaga mulut kamu. Kalau bab-bab keluarga suami tu, jangan dikutuk lah. Macam tu. Orang lelaki ni kalau ada yang salah tu adik-beradik kita kena bela ke kita kena ya je? Bolehlah juga nak bela, tapi biar lambat-lambat sikit lah bela tu kan. Memang saya pun tak tahulah, pening kepala dengan adik saya tu. Macam tu, suka dia. Tak apalah, kita mengaku je lah. Tapi lain-lain kali kalau kita cakap, tak, dia tu bukan apa, masalah dia tu manja sangat. Contoh macam tu kan. Kita nak bela boleh, tapi bukan yang straight terus. Nanti jadi gaduh. Tapi bab keluarga dia, kadang-kadang bukan keluarga je, bangsa ibu-ibu. Ya, kalau dia orang Kedah, jangan dikutuk orang Kedah tu ya. Orang Kedah tu semua baik. Jadi jangan dikutuk. Dia sangat-sangat betul kan. Dia akan menyebabkan suami tu rasa macam kita kutuk dia. Padahal kita tak kutuk dia, kita kutuk keluarga dia. Jadi beradik dia tak betul. Kita ngatalah kan. Jangan dia kutuk, biar je. Kita kalau kutuk pun boleh buat apa, betul tak? Yang masalahnya hubungan kita dengan suami tadi. Jadi ibu dia ni pesan pada anak dia, wasiat sebelum malam perkahwinan. Dia kata, kamu nanti bila kamu hidup bersama dengan suami kamu, jaga harta dia. Ini pesanan nombor 7. Dan yang ke-8, kamu jaga maruah diri dia dan juga ahli keluarga dia. Jangan ngata-ngata. Berkaitan dengan ahli keluarga dia, kerana orang lelaki ni dia punya asabiah dia lebih daripada perempuan lah. Dia lebih protektif lagi. Walaupun kadang-kadang dia tahu benda tu salah. Dia pun kadang-kadang mengata juga adik-beradik dia, betul tak? Dia mengata tak apa, jangan kita mengata. Allah Ustazah tak boleh lah macam tu. Nak macam mana kak? Nak macam mana itulah. Lelaki dia ada pattern dia, perempuan dia ada pattern dia. So biar kalau dia ngata tu kita betul juga gambar kan. Tak apalah kita ni, jangan lu tu. Kasih dah kata memang macam tu perangai dia. Nanti dia akan senyap pula kan, dia tak suka. So orang lelaki biarlah apa benda yang berlaku pada adik-beradik dia selagi tak mudarat, benda tu tak perlulah kita kutuk-kutuk. Tapi kalau kita nak betulkan, mungkin ada cara dia. Tapi bukan dengan cara untuk menghukum, tapi cara untuk menyelesaikan kan berbeza kan. Nak meluahkan perasaan dengan nak menyelesaikan adalah suatu perkara yang sangat berbeza. Baik, yang last kali iaitu nombor 9 dan nombor 10. Fa iyyaka an ta'si lahu amra aw tafshi lahu sirran. Yang pertama, yang ke-9 iaitu hendaklah kamu jangan ingkar apa sahaja perintah suami kamu. Ya. Dan jangan, nombor 10, jangan kamu membuka ataupun mencari-cari rahsia suami kamu. Nombor 9, saya ulang sekali lagi. Fa iyyaka an ta'si lahu amra. Jangan kamu ingkar perintah suami. Itu nombor 9. Dan nombor 10, jangan kamu tercari-cari. Au tafshi lahu sirran. Mencari-cari rahsia suami. Abang bagi tahu,
saya nampak abang macam lain macam sekarang ni. Padahal dia tak ada apa-apa pun kan. Kita yang macam ada rasa six sign macam tu kan. I smell something fishy. Kita pun mencari-cari. Dia tak suka. Orang lelaki dia tak suka. Kadang-kadang daripada benda yang tak ada tu, disebabkan kita curiga, dia kata, tak apalah aku adakan lah. Sebelum ni aku tak ada pun kekasih gelapku ke kan, dengan sekretari ke apa ke, tak ada apa. Tapi sebabkan isteri tu bila dia selalu sangat curiga, nanti dia akan buat betul-betul perangai tersebut. Jadi jangan cuba mencari. Fa innaka in asaiti amrahu aw gharti sadrahu fa in afshaiti sirrahu lam ta'mani ghadarahu aw a'ziki ba'da dhalika min farah in kada tarhan wa min tarhin wa in kada farhan. Baik. Maksud kalam ini ialah kalau kamu mengingkari, tak taatlah pada perintah suami, maka nanti kamu akan menyebabkan suami kamu itu sempit dadanya. Suami rasa tak seronok dengan diri kamu. Dan apabila kamu mencari-cari, rahsia suami akan hilang, keseronokan bersama dengan suami. Suami rasa kita tak ada trust, suami rasa kita tak ada kepercayaan, dan itulah yang paling besar sekali dalam hubungan suami isteri ialah percaya ataupun saling, kita tak kisahlah kalau dia contohnya antara cara ataupun alamat yang menunjukkan kita ni percaya pada suami, kalau dia keluar pun kita tak ada asyik call. Abang kat mana ni? Betul ke abang kat sini? Kan? Kita punya curiga tu sampai datang banyak kali. Lama-lama suami akan fed up. Dia tak suka. Dia bukan tak suka sebab kita call. Suami mana tak suka isteri call. Tapi suami tak selesa bila ada curiga. Ada curiga dalam hubungan pasangan, dan perkara ini memang sangat-sangat tidak disukai. Apatah lagi oleh seorang suami yang ada sifat kepimpinan. Suami ada sifat ego. Maka kena buanglah sifat-sifat tidak percaya kepada pasangan. Okey, jom kita tengok al-wasiyah bihusnil asyarah, iaitu wasiat-wasiat tadi untuk apa? Kamu melakukan 10 sifat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Yang bermaksud, hendaklah kamu, iaitu orang lelaki, menggauli isteri-isteri kamu dengan baik. Kalau kamu bencikan kepada isteri kamu tadi satu benda yang kamu tak selesa, mudah-mudahan yang kamu benci itu akan menjadikan suatu sebaliknya kebaikan yang sangat-sangat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada manusia, lelaki dan perempuan, kalau kamu nak cari orang yang tak ada apa yang kamu benci, kamu tak akan jumpa. Ramai orang yang tak kahwin lagi sebab dia kata apa? Saya tak jumpa lagi orang yang sama dengan cita rasa saya. Sebab kamu nak cari orang yang sempurna. Tak jumpalah kak. Tak jumpalah dek. Tak kahwin lah sampai ke sudah. Dan kalau kamu jumpa, kamu dah kahwin dengan pasangan dan kamu rasa ada sesuatu yang kamu tak suka, sabar. Allah pujuk dalam ayat surah An-Nisa ayat 19. Allah kata, kalau ada perkara yang kamu tak suka, kamu sabar. Mudah-mudahan. Fa'asa. Dan fa'asa ni maksudnya mudah-mudahan. Yang kamu tak suka sikit tadi, contohlah, cuba bagi sikit peratus. Berapa peratus kita tak suka dekat perangai suami kita ibu-ibu? Cakap betul-betul. Berapa peratus? Ambil lah ya. Ambil lah 20%. Banyak pula Ustazah ya. 2% lah katalah, ambil 2%. 2% kita tak suka kat perangai suami kita, tapi kita sabar. Allah kata apa? Fa'asa. Mudah-mudahan kalau kamu sabar pada 2% ini, Allah bagi 98% kebaikan. Khairan kathira.
Yang mana yang baik tadi tu lebih banyak lagi. Tapi kalau yang 2% kamu tak boleh sabar, 2% yang kamu menyebabkan kamu rasa melenting, kamu tak boleh dah, saya nak bercerai dah. Ya, tak boleh, saya dah cukup bersabar dengan dia. Kamu akan hilang kebaikan yang banyak. Dalam perkahwinan, semuanya adalah kebaikan. Kita tengok suami baik. Kita hidang makan untuk suami baik. Pegang tangan suami baik. Melahirkan anak, iaitu khalifah Allah dekat bumi ini, suatu kebaikan. Mendidik anak, start daripada anak lahir sampailah anak tu besar, ibu-ibu. Kita ajar apa? Semua benda kita ajar, betul tak? Kita ajar cakap, ajar makan, kita macam-macam kesusahan tarbiyah. Dan semua itu adalah ladang pahala. Kalau kita tak boleh sabar dengan perangai dia yang 2% tadi, kita akan hilang kebaikan yang sangat banyak. Jadi buat bersabarlah. Nak cari kesempurnaan tak ada. Sebab apa? Ini dunia. Ini tempat ujian. Maka jangan cepat untuk kita sampai kepada dia punya conclusion. Oh, saya dah tak boleh dah. Akhirnya, bila semua orang mengambil keputusan yang cepat, akhirnya orang akan menggagalkan banyak institusi rumah tangga. Dan bila saya tengok apa yang berlaku kepada anak-anak kita kan, saya tak tahulah betul ataupun tidak, tapi peratusan yang mengatakan sakit nombor 2 yang paling tinggi di Malaysia selain daripada sakit jantung, iaitu apa? Bukan darah tinggi, bukan kencing manis, tapi sakit mental. Nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dan punca sakit mental ni, saya baca satu penulisan daripada orang yang sakit jugalah, yang sakit bipolar, tentang isu MRSM. Siapa ikut isu MRSM kan? Saya mula-mula baca nota-nota tu kan. Ni bully ke apa benda ni? Bully ke psycho ni? Tu benda pertama sekali yang saya keluar dekat minda saya bila saya baca nota-nota. Ini bully ke psycho? Tapi masa tu saya tak tahulah kesnya bukan orang lain. Tapi kes tersebut senyap, bukan senyap lah, kita kata maksudnya tidak ada, bukan dideklarkan sebagai suatu kes bully oleh polis. Tapi akhirnya dia suruh mak budak tadi bawa anak dia pergi jumpa psikiatri. Subhanallah, ibu-ibu, bila orang menulis tentang masalah psikiatri ni, orang yang mengalami perkara yang lebih kurang macam budak ni alami, dia bukannya suatu perkara yang berlaku hari ni dan esok dia jadi sakit jiwa. Dan sakit jiwa, dia berlaku dalam suatu proses yang panjang. Dan kebanyakan ialah bermula daripada keluarga yang bercerai. Keluarga yang punah ranah. Keluarga yang ada keganasan rumah tangga. So kita ni banyak fikir tentang penyelesaian, tapi kita tak tahu puncanya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata perkahwinan ini adalah suatu yang kalau kamu sabar, kamu akan dapat benda baik yang sangat banyak. Jadi kena sabar banyak-banyak dalam perkahwinan. Kerana apa? Generasi yang akan datang itu dia akan dapat hasil daripada perkahwinan tersebut. Maka jadilah ibu ayah yang sabar. So ibu-ibu, daripada ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bersabar dengan perkahwinan walaupun terdapat kekurangan pada pasangan. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menggalakkan supaya seorang wanita itu kita kata digauli ataupun dilayan dengan baik. Wal qiyamun bi huquqihinna. Tadi kita dah tengok 10 wasiat tadi adalah orang perempuan kena buat untuk suami. Yang ni terbalik pula. Iaitu apa yang orang perempuan kena dapat daripada suami. Ni yang kita semua kita naklah hak kita. Kata Rasulullah suka lelaki yang menunaikan hak kepada isteri-isterinya. Faruwiya Muawiyah bin Haidah, yang diriwayatkan oleh Muawiyah, faqala, berkata Muawiyah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahaqqun zaujatun ahaduna alaih.
Muawiyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas diri kami? Ada ke kita orang ni kena bagi sesuatu kepada isteri?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini yat'amuha idza ta'am wa yaksuha idza iktasa wa la yadrab wajh wa la yaqbah wa la yajhar illal fil baiti." Kata Nabi SAW, yang pertama, apa yang suami kena bagi pada perempuan? Satu, kamu kena bagi mereka makan kalau kamu makan. Kau makan apa? Kau makan lobster. Lobster kan. Apa orang kata yang mahal-mahal tu? Manhattan. Cukup tak RM10 masuk Manhattan? Jangan masuk lah ya. Jangan masuk lah. Sekarang pun kalau dalam beg ada RM100 pun rasa tak selamat juga. Tapi sebaik tak apa. Kurang RM100, yang penting e-wallet penuh kan. E-wallet penuh tak ada masalah. So jadi ibu-ibu, kalau suami makan apa? Suami makan benda tu, bagi isteri kamu makan. Sama dengan isteri. Dan kalau kamu pakai pakaian, di pakaian yang se-standard itu, bagi kamu, bagi isteri, kamu pakai pakaian yang sama yang kamu pakai. Nombor 2. So nombor 1, bab makan. Kamu kena bagi mereka makan. Nombor 2, kamu kena bagi mereka pakai. Dan nombor 3, kamu jangan menampar wajahnya. Kalau nak pukul isteri, ada dalam Islam ni sesuatu keadaan yang mana dibolehkan untuk suami pukul isteri. Tapi pukul jangan pada wajah. Tampar isteri dia. Sampai ada yang gigi patah, ibu-ibu. Gigi patah. Rambut ni kena tarik suami sampai tanggal. Kuat tak kuat. Ini semua keganasan yang sangat banyak berlaku. Cuma orang tak cakap. Sebab apa? Masalah rumah tangga kan. Dia akan cakap kat mana? Dekat hospital. Dia akan cakap dekat mana? Mahkamah. Baru kita tahulah. So banyak rahsia yang dipegang oleh doktor-doktor. Banyak rahsia yang dipegang oleh peguam-peguam. So jangan pukul muka. Dan yang keempat, iaitu apa? Orang lelaki jangan buat apa? Jangan wala yaqbah. Jangan kamu menghodohkan. Kamu keji isteri kamu. Kamu kata isteri kamu ni hitam ke? Kamu ni memang anak jalang, orang kampung, tak tahu budi. Jangan. Kamu dah ambil isteri kamu tadi jadi isteri, kamu kena terima dia seadanya. Jangan kamu merendah-rendahkan keadaan isteri kamu dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Wala yaqbah. Itu nombor 4. Dan nombor 5, jangan kamu meninggalkan isteri kamu di tempat tidurnya kecuali kamu berada di rumah. Ini peringkat kepada bila isteri tu degil, tak suami boleh apa? Meninggalkan tempat tidur. Tapi Rasulullah kata tempat tidur tu kamu nak tinggal, kamu nak bagi isteri kamu duduk ataupun malam tu tidur seorang, boleh. Tapi kamu kena tidur dalam rumah. Nampak tak ibu-ibu? Ini bergaduh sikit je, tidur hotel. Bergaduh sikit pergi rumah kawan. Tak boleh. Boleh nak tinggalkan isteri, tapi kamu mesti tidur dalam rumah. Kalau nak keluar, outstation tak apalah. Kalau nak keluar memang nak pergi, ada urusan, tak apa. Tapi bukan kerana marah dan akhirnya tinggalkan rumah. Ini ramai yang berlaku. Ini hak kepada isteri kamu. So, Nabi SAW menerangkan kepada Muawiyah, ini 5 sifat. Bab makan, kena bagi pada isteri. Bab pakai, jangan menampar mukanya. Jangan mencela diri isteri. Jangan meninggalkan isteri di tempat tidurnya kecuali kamu berada di rumah. Wa yarwi Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu memberikan pesanan-pesanan kepada isteri kamu dengan pesanan-pesanan yang baik. Fa innal mar'ah khuliqat min dhil'in wa in a'waja ma fi dhil'in a'lahu. فَإِذَا ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ
kasartuhu wa in taraktuhu lam yazil a'wajan fastausu bin nisa'i khaira. Ni pesan Nabi SAW kepada orang jatah. Orang jatah kena dengar betul ni. Dengar benar-benar ni. Kalau kamu nak pesan pada isteri, kamu tak boleh pesan dengan cara yang keras sangat. Kenapa wanita ini ia dijadikan daripada tulang rusuk? Pernah tengok tulang rusuk macam mana? Tulang rusuk tegak ke ataupun dia bengkok sikit, ibu? Bengkok sikit kan? Baik. Sesungguhnya tulang itu bengkok dan kamu kena meluruskan tulang itu. Tapi kalau kamu nak luruskan tulang itu dengan kekerasan, maka dia akan patah. Itu yang akan berlaku kepada orang perempuan bila terlalu keras sangat untuk kita bentuk luntur diri dia tu dengan kekerasan, maka dia akan patah. Tapi kalau kamu tak bentuk langsung, dia akan terus bengkok lah. Dia tak lurus. So itu sifat wanita. Dia memerlukan kepada bantuan dan pimpinan daripada orang lelaki. Dan orang perempuan juga ada egonya. Disebabkan ego perempuan itulah tak boleh dikasari ataupun dibuat sebagai satu kuasa veto. Aku suami, kau tak boleh cakap. Kau tak boleh kata tidak. Kan mesti nak ikut je apa kata suami. Maka tak boleh. Jangan kamu tinggalkan terus tanpa bagi nasihat, maka dia akan terus bengkok. Maka Nabi kata, berpesanlah, berwasiatlah kepada wanita dalam keadaan wasiat yang baik, pesan yang baik-baik. Baik, ada lagi satu. Wa anhu aidan, iaitu daripada Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minatan in kariha minha khalqan radiya minha akhar au ghairuhu. Jangan kamu memecahkan di antara seorang lelaki mukmin dan perempuan mukmin itu, kerana kalau kamu redha, kalau kamu benci dulu, kalau kamu benci pada dia pada satu akhlak, satu sudut, satu aspek, kamu okey dengan aspek yang lain, maka janganlah kamu mencari ataupun menyebabkan benda yang kamu benci itu akhirnya kamu memisahkan di antara orang mukmin lelaki dengan mukmin wanita. Sebab apa? Ada benda yang kita tak suka pada pasangan kita, tapi ada pula benda lain yang kita okey je. Yang ni saya suka pada pasangan saya. So jadi mesti menjadi orang yang fleksibel lah di dalam melihat suatu yang kita tak suka. Sebab tu orang dulu kata, kalau tak suka tu, janganlah tak suka sangat. Tak suka sikit-sikit tak apalah. Kan? Kalau suka pula, janganlah beria sangat. Nanti jadi benci sangat. Maksudnya berpada-pada di dalam kita menyukai ataupun membenci sesuatu perkara. Wa taqul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatina Aisyah, adik, cakap ke abang slowkan sikit telefon. Daripada Sayyidatina Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darbal mar'ah. Tengok seorang isteri, abang slowkan sikit suara. Daripada Sayyidatina Aisyah kata apa? Aku sebagai seorang isteri, Sayyidatina Aisyah kata, aku tak pernah lihat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul perempuan. Tidak memukul perempuan. Wala khadiman lahu qat. Dan aku pun tak pernah nampak Nabi memukul khadimnya. Siapa khadim? Sama, slow lagi sama. Tidak memukul orang bawahannya. Lahu qat. Tidak langsung. Qat tu maksudnya langsung tidak. Wala darb biyadihi syai'an qat. Dan Nabi juga tidak pernah memukul dengan tangannya. Sama sekali. Illa ayyujahida fi sabilillah. Nak tengok? Nabi pernah pukul? Ya, pernah, dia kata. Tapi Nabi pukul hanyalah sewaktu berjihad di jalan Allah. Autan tahaka hurmatillah. Ataupun Nabi guna tangan Nabi. Nabi pukul tatkala ada orang melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan. Masa tu Nabi akan
memukul. Fayantaqimillah, ada orang yang buat sesuatu yang mencapar Allah, mencapar agama. Masa tu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul. Tapi kalau kerana apa? Pukul perempuan, pukul orang bawahan, pekerja kita, pukul guna tangan kita, mentah-mentahlah kita kuat, Nabi tak pernah melakukan perkara sedemikian rupa. Maka inilah akhlak yang baik yang perlu kita contohi dalam kehidupan kita. Baik, dalam pesanan tadi kepada seorang lelaki untuk menjaga wanita, iaitu dalam memberi makan dan memberi pakaian. Rawiya Jabir bin Abdullah anna sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatil wada'. Daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah pernah memberikan khutbah yang terakhir, iaitu apa? Ittaqullah fin nisa. Nabi kata apa? Bertakwalah kamu kepada Allah pada wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'inna farshakum ahadan takrihunahu fa in fa'alana dhalika fadribuhunna darban ghairu mubrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Baik, ini adalah haji pula khutbah di dalam khutbah wada'. Okey, khutbah wada' ini adalah khutbah yang terakhir. Wada' itu khutbah selamat tinggal lah, sayonara, goodbye. Jadi Nabi pesan pasal wanita. Sebab wanita adalah satu makhluk yang menjadi amanah Allah. Nabi kata, bertakwalah kepada Allah pada hal-hal isteri-isteri kamu. Nak kata ibu-ibu, ada orang yang boleh masuk syurga sebab perempuan. Betul tak? Tapi ada orang yang boleh masuk neraka juga sebab perempuan. So kena pilih. Kamu nak masuk mana? So ini adalah apa? Kamu telah mengambil amanah Allah. Wanita tadi kamu ambil, tanya orang lelaki, berat tak suami masa nak lafaz akad? Kan? Sebab dia membawa kepada suatu amanah yang sangat besar. Kamu ambil isteri kamu tadi daripada apa? Amanah Allah, bi amanillah. Dan kamu telah menghalalkan faraj mereka ini dengan kalimah Allah. Apa lafaz akad nikah tu? Sahaja aku mengangkat ada kecil ke? Tak kan? Aku terima nikahnya. Maksud nak katanya, dengan lafaz sahaja ibu-ibu, bi kalimatillah, lafaz yang Allah ajar, yang akan menghalalkan faraj perempuan. Yang sebelum ini haram untuk ditengok, dipegang, yang ditiduri dan sebagainya, akhirnya jadi halal. Walakum alaihinna, dan hendaklah kamu letakkan hak kepada isteri kamu, kamu tidak menyetubuhi mereka dalam keadaan mereka rasa terpaksa. Allah raikan keadaan wanita itu hatta pada emosinya. Kalau dia terpaksa, kamu jangan paksa dia. Mesti dengan kerelaan. Inilah yang disebutkan sebagai rogol di dalam rumah tangga. Macam itulah. Ini selalu yang orang tak perasan. Sebab kalau rogol dekat luar, berlakunya dalam keadaan tak ada akad. Tapi dalam keluarga ataupun pasangan suami isteri, kadang-kadang ada juga berlaku rogol. Iaitu apa? Isteri tak redha tapi suami tetap ingin menunaikan dia punya hasrat dia. Jangan buat dalam keadaan isteri kamu benci. Kamu kena, sekiranya mereka itu kamu nak pukul, boleh. Tapi kamu pukul dalam keadaan yang tidak menyakitkan. Ini bukan pukul untuk sakit. Sesungguhnya isteri kamu itu, mereka itu dah Allah bagi rezeki kepada mereka. Dan juga untuk pakaian mereka itu, Allah juga sudah beri kepada mereka, maka hendaklah kamu wahai lelaki memberikan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf.
Wa idza qasara rajulun fil qiyam bihadhihi al-haqq fa innahu athim. Ni yang kita nak dengar ni. Siapa lelaki yang mampu ibu-ibu, tetapi dia cuai untuk memberikan hak-hak ini. Banyak ke sikit rasanya berbanding dengan yang perempuan nak bagi pada lelaki tadi? Perempuan nak bagi pada lelaki tadi 10 kan? Tapi yang perempuan, yang lelaki kena bagi pada perempuan, tak banyak. Bab makan, bab pakai, bab jaga mulut, bab jangan memaksa isteri, ya. Jangan pukul dengan yang menyakitkan, tak banyak pun. Dan apabila ada orang lelaki yang tak boleh nak lakukan hak-hak ini, maka lelaki tadi Simon iaitu berdosa. Kalau dia mampulah, kalau dia tak mampu dia tak berdosa. Tapi kalau dia mampu tapi dia buat suami dia, isteri dia lapar, tak bagi pakai kat isteri dia, ini dia berdosa. An Abdullah bin Amrun radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pesan ibu-ibu, qala kafa bimar'i inna ithman an yudayyi'u man yaqut. Cukuplah seorang lelaki itu akan dikira sebagai lelaki yang berdosa apabila dia melalaikan ataupun menghilangkan, melupakan bab makanan. Yadhi'a man yaqut, iaitu dia tidak memberikan nafkah, senang kata. Yaqut tu qutul yaum, iaitu makanan ruji ibu-ibu. Kalau suami kita tak bagi makan contohnya tak bagi makan cerita macam madu lah apa semua dia kan. Ini pakai kut tak ibu-ibu? Ini panggil makanan ruji tak? Tak. Ini bukan makanan ruji. Ini suplemen. Makanan tambahan. Makanan ruji, yakut, ialah makanan asasi. So kalau kat Malaysia, nasi. Kalau dekat Afrika, gandum. Kalau dekat Mediterranean, mungkin roti ataupun makarona. Dia adalah makanan ruji pada negara tersebut. Maka yang suami kena bagi pada isteri, tu yang kata beras kita beli. Memang dia kena beli beras. Yang penting beras. Salad, apa lagi? Ayam ke apa, itu ialah pelengkap kepada gizi. Tapi yang penting ialah yakut. Cukup. Kalau dia tak bagi isteri dia makan, tak bagi anak dia makan, cukup untuk menjadikan dia seorang lelaki yang berdosa. Sebab tu kalau dia ukur-ukur ibu-ibu, walaupun lelaki tu pergi haji, walaupun lelaki tu duduk kat masjid, berzikir sampai berapi dia punya tasbih dia, punya banyak zikir, tapi bab nafkah dia lupa, sampai isteri dia terpaksa keluar cari nafkah, cukup dia berdosa. Yakfi kafa bimar'i ithman. Cukup seorang lelaki tu berdosa bila dia mengabaikan nafkah dia. Yaqulullah Ta'ala Azza wa Jalla dalam surah At-Talaq ayat 7, Allah SWT berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah kata apa? Wal yunfiq, hendaklah, wajiblah orang yang ada keluasan rezeki, iaitu siapa? Orang lelaki. Orang lelaki yang ada keluasan rezeki untuk dia memberikan rezeki ataupun menginfakkan apa yang dia perlu, apa yang dia mampu kepada anak dan isteri dia. Tapi siapa yang waman qudira alaihi rizquhu, nampak tak? Yang tadi dhu sa'atin maksudnya orang yang ada rezeki yang luas. Sa'ah tu luas lah, sa'atin luas. Siapa ada rezeki luas, dia kena bagi pada isteri dia. Tapi siapa yang qudira alaihi, qudira ibu-ibu pernah dengar tak qada dan qadar? Kan kita selalu dengar kan? Qudira ni maksudnya bukan tak ada.
Selagi orang tu, kenapa Allah tak guna perkataan dzu sa'atin dan orang yang tak ada rezeki? Tak ada. Allah guna perkataan apa? Qudira. Maksudnya rezekinya terhad. Nampak tak? Dzu sa'atin, orang yang luas rezekinya, dan lawannya ialah qudira alaih, iaitu orang yang terhad rezekinya. Maksud macam cukup-cukup makan, ketat-ketat rezekinya, macam tu lah. Dia bukannya tak ada langsung. Sebab apa tak ada? Orang yang hidup ni, selagi dia hidup, selagi dia menyawa, selagi itu ada rezeki dia. Siapa jamin? Allah. Selagi dia hidup, selagi itulah ada rezeki makanan pada dia. Ada rezeki udara, ada rezeki rumah, ada semua. Cuma banyak ataupun sedikit. Maka Allah kata apa? وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, siapa yang rezeki dia sempit, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Orang yang sempit rezeki dia, hendaklah dia bagi dengan apa yang dia ada. Maksudnya dia tidak akan dibebankan. La yukallifu. Kalau kamu hanya mampu sehari dapat rezeki RM10. Takkanlah nak makan KFC, betul tak? Memang tak cukup lah makan KFC sekali masak. Sekali masak pula. Sekali order food bandar dah 50 dah. Lagi-lagi budak-budak ni kan. Suka sangat lah. Kalau tu ada je lah dia nak menyelit dia kan. Nasi juga dengan nugget-nugget juga, ya Allah. So jadi ibu-ibu, kalau yang ada banyak tu bagilah apa yang Allah telah berikan kepada kamu, itulah kamu bagi kepada anak-anak kamu dan kepada isteri kamu. Allah tak pernah bebankan kamu dengan apa yang lebih untuk kamu bagikan. Ingatlah Allah kata, saya ja'alullah, Allah akan memberikan selepas pada kesusahan itu satu kesenangan. Ibu-ibu, ayat ni pujuk kita. Ujung ayat ni saya rasa macam Masya Allah, sangat-sangat Allahu Akbar, sangat-sangat rasa bila seseorang itu menghadapi satu usrin, satu kesusahan. Lepas satu susah, biasa waktu kita berada dalam keadaan susah, apa yang kita rasa? Waktu susah kita rasa susah lah. Waktu susah kita rasa tension lah kan. Sebab susah. Apa Allah kata? Allah nak pujuk kita, ingatlah selepas kesusahan akan datang kesenangan. Sebab tu Allah suruh sabar. Betul tak? Waktu susah tu sabar dulu. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas ni akan senang. Cuma lepas ni tu bila, tak tahu. Maka waktu susah tu, sabar je. Ibu-ibu, sampai satu masa, kita sabar. Satu masa, Allah akan angkat. Tak ada orang yang masalah dia akan terus dengan masalah. Kecuali apabila dia tak boleh nak kembali pada Allah. Ada orang yang lepas, orang kata, sudah jatuh di tipe tangga. Pernah jumpa orang macam ni? Sudah jatuh di tipe tangga. Kenapa berlaku macam tu? Tak sama pula ustazah dengan ayat ni. Ayat ni selepas susah nanti senang. Kenapa ada orang yang susah? Susah lagi. Lepas tu lagi susah lagi. Satu je. Sebab dia tak kembali pada Allah. Bila dia datang kesusahan, tanda Allah nak suruh dia kembali pada Allah. Dan kalau dia tak datang pada Allah, dia tetap cari makhluk. Dia tetap mencari apa yang ada di sekeliling dia, material yang ada. Dia tak jumpa Allah. Allah akan tambah lagi. Moga-moga dia jumpa Allah. Tak juga. Dia cari makhluk lagi. Dia makin lalai. Dia makin jauh. Maka makinlah dia timpa kesusahan. Kenapa? Dia yang tidak pergi kepada penyelesai masalahnya, iaitu ialah laisalaha min dunillahi kashifah. Tiada sesuatu yang boleh mengeluarkan kita daripada apa-apa saja kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ni ibu-ibu boleh tengok surah At-Talaq.
Bila kita baca surah At-Talaq ayat 7, ibu-ibu, kita baca, kita tengok, ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah, sangat-sangat tinggi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita satu tentang hak yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri. Ya, kasih sayang Allah tu, Allah tak membebankan seseorang tu dengan lebih daripada kemampuan dia. Ya, bagaimana satu kesusahan akan berakhir juga dengan suatu kesenangan. Tinggal lagi kita perlu sabar. Yasmun Nabi bimasyair zaujul muslim. Nabi SAW mengangkat rasa seorang suami yang muslim itu yahbunu ala ihtisabil ajrun wathawab fi nafaqatihi. Sesungguhnya seorang lelaki yang apabila dia memberikan nafkah kepada isteri, anak-anak dia, dia akan dapat apa? Dapat pahala. Dia akan dapat ganjaran pada setiap nafkah yang diberikan kepada ahli keluarga dia. Satu hadis Nabi membuktikan, idza anfaqa rajul ala ahlihi nafaqatun yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Apabila seorang lelaki memberikan infak, memberikan nafkah, bagi makan kepada ahli keluarganya, sesungguhnya setiap infak tadi itu dia akan mendapat pahala sedekah. Padahal dia bagi tadi itu atas kewajipan kan, tapi dari sudut pahala dia, buat wajib dapat pahala, dan Allah bagi juga pahala sedekah. Macam mana dia bagi sedekah kepada orang miskin, dia bagi sedekah kepada orang yang memerlukan, itulah pahala yang dia dapat setiap kali. Ya, nafkah yang nak diberikan kepada isteri dia. So, suami jangan merasai nafkah itu adalah beban, tetapi nafkah itu ialah kelebihan yang Allah beri daripada seorang lelaki kepada seorang isteri dan anak, yang mana semua itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. So kita baru sahaja ada dua sahaja dari sudut perempuan, orang lelaki kena buat pada perempuan, iaitu apa? Yang pertama, kena bermuamalah dengan baik. Yang kedua, memberi pakaian dan minuman, pakaian dan makanan. Nanti bulan depan kita akan masuk kepada yang ketiga, keempat, kelima dan keenam, sampailah yang kesembilan. Orang lelaki kena bagi kepada perempuan 9, ada lagi baki baki 9 tolak 2, baki 7 lagi lah, insya-Allah. Insya-Allah kita berhenti sampai sini dahulu. Ada soalan ke ibu-ibu? Oh, dah 10 dah. Kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai sini. Saya bawa hari ni tiga jenis. Kalau siapa yang berkenan untuk memulakan, untuk sahabat-sahabat tengok, ini adalah, kalau pernah tengok FB saya, kita baru keluarkan packaging baru. Sebelum ni packaging macam ni kan, kita pakai plastik je. Jadi packaging ni last kali lah ni. Yang ni Malaki ni sebabkan kita nak habiskan stok. Dalam dia madu ni dia tak ada expired . Madu ni bila lagi lama lagi bagus. Tapi saja kami nak standardkan semua pakai yang packaging baru. Packaging lama ni Ustaz bagi diskaun daripada 150. Malaki ni nombor 1 yang permaisuri punya. Madu lebah permaisuri memang sangat bagus, warna dia pun hitam, ni Ustaz bagi 100 saja. So siapa nak Malaki yang ni 100 sebab kita nak habiskan stok packaging lama. Ini packaging baru. Siapa pernah tengok dekat FB kami, kita bagi packaging baru ni seed. Kalau ikut sini 300 ml ataupun 300 gram, tapi sebenarnya yang ni memang dah dekat 400 dah. Sebab ni tak cantik pula buat. Orang kata tak penuh kan. Jadi Ustaz kata tak apa, kita bagi penuh. So jadi ni ada free lebih kurang ada 80 gram lah macam tu. Yang madu seed ni RM135 lah untuk satu ni. Dan yang ni habatus sauda, minyak habatus sauda ni bagus ibu-ibu, kita nak sapu dekat dada ke. Saya hari tu batuk. Sekarang pun dah kurang banyak lah. Sebab pregnant tak boleh nak makan ubat-ubat. Jadi doktor kata pakailah benda-benda alami. So yang ni saya boleh makan.
mengurangkan batuk. Saya tak boleh makan ubat cair kahak pun tak boleh, antibiotik semua tak boleh. Sebab pregnant kan, jadi doktor kata boleh yang alami je. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Dia akan rasa macam tak sabar benda tu nak keluar. Kahak tu tak sabar nak keluar. So kita makan ni, dan boleh juga sapu dekat dada. Sebab dia agak panas sikit lah kan. Dia agak berani, dia tak berani tapi dia macam panas sikit berbanding dengan minyak zaitun lah. Dan semua ni semua yang sunnah, yang natural, tak mudarat, insya-Allah. InsyaAllah boleh dapatkan di belakang sana. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.